Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan inovasi kami iaitu permainan bahasa interaktif bagi penguasaan kata sendi di dan imbuhan di. Berikut adalah ahli kumpulan kami yang diketuai oleh Puan Nazimah binti Ahmad selaku Ketua Panitia Bahasa Melayu, Puan Nur Fazilah binti Abdul Rauf dan Puan Nur Aisyah binti Abdul Rahman. Ini adalah isi kandungan yang akan kami terangkan pada hari ini, iaitu pendahuluan, objektif, inovasi, refleksi dan akhir sekali adalah impak. Kami akan mulakan dengan pendahuluan di mana dalam pendahuluan ini kami akan mulakan dengan latar belakang. Permainan bahasa interaktif ini dihasilkan bagi membantu murid-murid menyelesaikan masalah pembelajaran tata bahasa dengan menggunakan teknik permainan. Seterusnya, kami akan terangkan tentang sasaran yang mana kami menggunakan murid daripada tingkatan 4 designers. Seramai 10 orang yang terdiri daripada kelompok sederhana dan juga lemah. Murid-murid ini menghadapi masalah dalam pembelajaran tata bahasa. Penyataan masalah adalah terdapat segelintir murid daripada tingkatan 4 tidak menguasai penggunaan kata sendi di dan imbuhan di. Kajian kami ini dijalankan selama 3 minggu di dalam kelas. Selain itu, aplikasi permainan bahasa ini juga boleh dilaksanakan semasa kelas PDPR Tata Bahasa dijalankan. Kami akan teruskan dengan isi kandungan kedua iaitu objektif. Objektif umum bagi kajian kami adalah meningkatkan peratus lurus bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM dan meningkatkan penguasaan murid dalam bahasa Melayu. Manakala, bagi objektif khusus pula adalah meningkatkan penguasaan murid-murid dalam menggunakan kata sendi, di dan imbuhan di. Membantu murid menguasai aspek tata bahasa melalui permainan bahasa interaktif yang menarik dan akhir sekali adalah memotivasikan dan meningkatkan minat murid untuk mempelajari dan menggunakan tata bahasa yang betul. Seterusnya, kami akan terangkan pula tentang inovasi. Kami akan mulakan dengan penyediaan bahan. Terdapat 3 kriteria dalam penyediaan bahan kami, iaitu yang pertama adalah peta I-Think. Peta ini adalah bertujuan membantu meningkatkan pemahaman murid semasa pembelajaran di dalam kelas. Murid-murid boleh menjadikan peta I-Think ini sebagai rujukan dengan cepat. Penyediaan bahan kedua adalah permainan bahasa interaktif yang dihasilkan dengan menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. Permainan ini digunakan adalah sebagai pengukuhan murid-murid. Dan bahan yang ketiga adalah instrumen penyoalan atau set soalan. Set soalan ini disediakan untuk murid adalah untuk menguji kefahaman mereka. Set soalan ini disediakan dalam bentuk lembaran kerja. Berikut adalah pelaksanaan yang kami telah jalankan, iaitu murid diajar secara kuliah di dalam kelas dan diberi nota berbentuk peta I-Think sebagai rujukan pantas. Setelah itu, murid diuji dengan alat permainan bahasa interaktif. Murid diberi masa untuk bermain selama 5 hingga 8 minit. Kemudian, murid diberi set soalan 1 untuk menguji tahap kefahaman mereka secara berperingkat-peringkat. Berikut adalah lampiran pelaksanaan bagi kajian kami. Untuk refleksi pula, kami telah mendapati murid lebih bersemangat dan seronok semasa belajar. Selain itu, murid juga dapat menjawab soalan dengan lebih baik dan memperoleh markah yang lebih tinggi bagi setiap set soalan pengukuhan. Akhir sekali, murid mengaku secara lisan bahawa mereka telah faham akan penggunaan kata sendi, di dan imbuhan di.
Ini adalah contoh hasil penilaian yang dijalankan ke atas salah seorang responden atau murid dari kelas 4 designers. Dan yang seterusnya adalah impak, di mana impak yang pertama bagi kajian kami adalah mewujudkan suasana keseronokan belajar. Yang kedua, wujud kerjasama dalam kalangan murid. Yang ketiga, murid memahami dan menguasai penggunaan kata sendi di dan imbuhan di. Dan yang keempat adalah murid lebih bermotivasi. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.